أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bertemu lagi kita dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib bagi pembaca Al-Quran. Sebelum kita meneruskan kepada perbincangan kitab pada kali ini, saya ingin mengajak sidang penonton untuk menekan butang subscribe di YouTube channel TV MAMBS, serta boleh like Facebook page Masjid Al-Muktafi Billah Shah, dan juga boleh follow Instagram masjid iaitu mambs.kt. Di sana kita sediakan pelbagai informasi yang menarik dan insya-Allah termasuk juga perbincangan kitab yang sedang kita bincangkan pada kali ini, iaitu kitab Tata Tertib bagi Pembaca Al-Quran. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi pada fasal memelihara dan memperbanyak bacaan Al-Quran, yang kita bicarakan pada bab yang kelima ini, dan hari ini kita akan sambung pada bahagian yang ketiga, iaitu untuk membicarakan berkenaan dengan apakah kelebihan bagi mereka yang berjaya mengkhatamkan Al-Quran dalam masa tempoh yang singkat. Pada bahagian yang kedua, siri yang lepas, telah pun kita bicarakan apakah keadaan para salafus salih yang mana mereka ini ada yang menghabiskan bacaan Al-Quran dalam masa satu hari dan satu malam, dan apakah pula pandangan para ulama berkaitan dengan keadaan orang yang ingin menyegerakan mengkhatamkan bacaan Al-Quran mereka. Di sana telah pun kita bicarakan adanya khilaf ataupun perbahasan dalam kalangan ulama yang mana tidak mewajibkan, bahkan tidak melarang bagi sesiapa yang mampu dan ingin mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam masa yang singkat. Namun bagi orang yang baru sahaja ingin mendalami ilmu Al-Quran, mungkin dia juga dalam usaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran, maka kata para ulama, eloklah untuk dia membacakan peringkat demi peringkat dan tidak segera untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran, supaya dia lebih dapat memahami isi kandungan Al-Quran dengan lebih jelas. Kali ini kita akan bicarakan pada bahagian yang ketiga, apa pula adakah di sana kelebihan apabila kita ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam masa yang cepat, terutamanya dalam bulan Ramadan. Kita datangkan kisah ataupun riwayat di mana disebutkan oleh Mansur dalam oleh Al-Imam Abu Daud merekodkan dalam sanadnya yang sahih bahawa Al-Imam Mujahid mengkhatamkan Al-Quran antara waktu Maghrib dan juga waktu Isya. Manakala Mansur pula mengatakan Ali Al-Azdi mengkhatamkan Al-Quran antara waktu Maghrib dan waktu Isya pada setiap malam di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawa dalam kefahaman para salafus salih, mengkhatamkan Al-Quran terutamanya di bulan Ramadan Al-Mubarak yang bakal kita sambut tidak lama lagi ini, adalah merupakan satu amalan yang sangat baik dan dituntut bagi khususnya kepada mereka yang sudah pun berdamping ataupun mungkin mereka menghafaz Al-Quran dan mereka ingin mengulang bacaan mereka. Baiklah untuk mereka menghabiskan mengkhatamkan bacaan Al-Quran dengan masa yang singkat, terutamanya di dalam bulan Ramadan. Kata Talhah bin Musarif, seorang tabi'in yang terkemuka, kata beliau, sesiapa yang mengkhatamkan Al-Quran dalam apa-apa sahaja waktu pada waktu siang, maka para malaikat akan mengucapkan salam sejahtera, yakni berdoa kepadanya sehingga datangnya waktu malam. Begitu juga dengan waktu malam, apabila Al-Quran dikhatamkan pada waktu ini, para malaikat akan mengucapkan salam sejahtera kepadanya sehingga datangnya waktu subuh. Dan pendapat ini juga disebutkan oleh Al-Imam Mujahid. Jelas di sini bahawa bagi mereka yang ingin mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam masa satu hari dan satu malam, padanya terdapat kelebihan yang besar
di mana malaikat akan berdoa kepada orang yang berusaha untuk mengkhatamkan, menghabiskan bacaan Al-Quran dalam masa yang singkat. Kata Ad-Darimi dalam musnadnya pula dengan sanadnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, apabila Al-Quran dikhatamkan tepat pada awal waktu malam, para malaikat akan mengucapkan salam sejahtera kepadanya sehingga waktu subuh. Jikalau Al-Quran dikhatamkan tepat pada akhir malam, para malaikat akan mengucapkan salam sejahtera kepadanya sehingga waktu malam keesokannya. Kata Ad-Darimi mengulas akan hadis ini. Hadis ini bertaraf hasan dan daripada sanad daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Habib bin Abu Thabit, seorang tabi'in pula mengatakan bahawa beliau sendiri mengkhatamkan Al-Quran sebelum rukuk, yakni dalam solat ataupun solat sunat yang ditunaikan, dia berjaya mengkhatamkan bacaan Al-Quran sebelum dia berpindah kepada rukun yang seterusnya, iaitu rukuk. Kata Ibnu Abu Dawud menyatakan inilah juga yang dikatakan oleh Ahmad ibn Hanbal. Jelas daripada perkara-perkara yang kita sebutkan ini membuktikan bahawa bagi orang yang mampu untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam masa yang singkat, boleh dan sangat digalakkanlah untuk mereka melakukan perkara yang demikian. Kerana di sana juga terdapat kelebihan bagi orang yang mampu akan berbuat demikian. Cuma seperti yang kita sebutkan pada bahagian yang kedua pada siri yang lepas, bagi mereka yang baru sahaja berjinak-jinak dengan bacaan Al-Quran, eloklah cara kita memelihara bacaan Al-Quran tersebut dengan kita membacanya peringkat demi peringkat, dengan meneliti segala hukum hakam pada bacaan, tajwid, makhraj, huruf dan sebagainya, supaya bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi bacaan yang berkualiti dan insya-Allah menepati hukum hakam yang terdapat di dalamnya. Adapun mereka yang mampu untuk menghabiskan bacaan Al-Quran dalam masa yang singkat, boleh melakukan demikian, dan bagi mereka mendapat kelebihan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup untuk kita menamatkan fasal pada kali ini, pada bahagian yang ketiga ini. Insya-Allah pada siri yang akan datang akan kita bicarakan pula berkenaan dengan memelihara bacaan Al-Quran pada waktu malam. InsyaAllah bakal kita bincangkan pada siri yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.